Hello guys, Assalamualaikum. Bertemu dengan aku lagi di dalam channel Faiz Syafiq. Bagi yang belum mengenali aku adalah owner personal channel YouTube ni. Tujuan aku membangunkan channel ni untuk membantu korang yang mengalami masalah kegemukan dan ada sedikit ilmu-ilmu perkongsian tentang membina otot secara sihat tanpa menggunakan sebarang alat-alat equipment. Okey, hari ini aku akan berkongsikan dengan korang tip-tip bagaimana untuk mendapatkan berat badan yang ideal dan juga bagaimanakah pemakanan aku selama aku menurunkan berat badan ni. Pastikan korang tonton video ini sampai habis. Jangan skip video ni. Dan jangan lupa subscribe dan tekan butang like untuk mendapatkan notifikasi yang seterusnya daripada aku. Dan jangan lupa share video ini kepada rakan-rakan korang untuk dia tahu apa yang korang patut tahu daripada video aku ni. Saksikan video aku ni. Aku akan kongsikan korang apakah pemakanan yang sihat untuk korang selama menurunkan berat badan. Okay guys, layan. Sebelum aku kongsikan apakah pemakanan aku selama aku berdiet, pastikan korang perlu ada disiplin, motivasi yang tinggi dalam diri untuk korang terus berdiet. Jika tidak, korang akan gagal di tengah jalan. Okey? Makanan mempengaruhi diet korang untuk menurunkan berat badan. Exercise yang korang lakukan banyak mana sekalipun, kalau pemakanan korang tak jaga, korang takkan dapat hasil yang terbaik untuk badan korang. Bagusnya jaga pemakanan ni, dia dapat membantu korang untuk melakukan aktiviti harian korang dengan sempurna. Contoh, boleh melakukan yang utama, boleh melakukan ibadah dengan sempurna. Okey? Yang specialnya tentang diet ni aku akan ajarkan dengan korang ni, korang tak perlu stres. Sebab apa? Diet aku ni boleh makan nasi. What? Orang lain diet tak makan nasi. Diet cut terus nasi. Nasi tak salah sebenarnya dalam pemakanan. Okey, pada video yang lepas aku ada share dalam percakapan, aku tak beritahu secara detail tentang pemakanan aku. Hari ni special untuk korang. Aku dah sediakan beberapa makanan aku selama aku diet untuk aku sajikan dengan korang. Bagi tontonan yang terbaik untuk korang, supaya korang dapat tahu dengan lebih detail apa yang aku makan. Okey, untuk di pagi hari, seelok-eloknya daripada 06.30 hingga 07.30 minit pagi, jangan skip breakfast. Skip breakfast adalah jadual yang tidak baik untuk korang yang berdiet. Sebab apa? Kalau korang skip breakfast, korang akan mengalami kelaparan yang tinggi pada sebelum menjelang waktu makan tengah hari. Okey? Okey, ini makanan yang pertama untuk korang makan. Tada! Ni dia. Korang akan jumpa atuk ni dulu. Pagi korang akan jumpa atuk ni dulu. Aku pun tak kenal siapa atuk ni. Tapi dia yang banyak membantu aku. Apa yang perlu korang sediakan waktu pagi, 2 biji telur separuh masak, ataupun kalau korang tak lalu nak telan untuk telur separuh masak, korang boleh rebus. Minimal 2 biji sahaja untuk membagi korang tenaga untuk melakukan exercise selepas korang breakfast nanti. Okey? Daripada oat ni pula, korang cukup ambil lebih kurang anggaran 4 sudu Quaker oat ni. Kalau lebih baik dapatkan roll oat, yang kata dia ada sumber-sumber yang baik. Protein telur tadi, protein tu membantu korang untuk melakukan exercise tanpa mengecutkan otot. Itu gunanya telur tadi, protein tadi. Okey. Minuman pula di pagi hari, korang boleh amalkan this. Kalau seelok-eloknya korang ambil lah daripada jenama fresh meat ni, sebab dia ada mengandungi protein dan kalsium. Okey, pembetulan kat sini, aku bukan nak promote ni bahan minuman susu ni. Aku just nak share kat korang je ni. Bukan aku nak promote Okey. Segelas cawan pagi. Okey. Selepas tu, korang selepas habis makan tu, rest dalam 15 ke 20 minit. Siap-siap pakai pakaian sukan. Korang dah boleh pergi berjogging ataupun
berjalan lah. Seelok-eloknya jogging lah waktu pagi. Tapi bagi korang yang pemula untuk melakukan diet, aku tak syorkan korang jogging lah. Lebih baik korang berjalan dulu. Amalkan dalam 2 minggu. Bila ada penurunan, baru korang patut jogging ataupun lari-lari anak sekurang-kurangnya. Tak perlu lama-lama. Cukuplah korang ambil masa dalam lebih kurang 15 minit ke 20 minit satu hari. Bila habis je exercise pagi tersebut, jam 10 pagi, daripada 10 pagi hingga ke pukul 9.30 pagi hingga 10 pagi, bila habis exercise, korang mesti dah start lapar kan. Ni adalah pemakanan yang untuk pukul 10 pagi. Sebiji apple, tak kisah apple ke hijau, apple merah ke, buah betik ke, pisang ke, tapi ambil dalam kuantiti sebiji cukup lah, dengan segelas air putih. Okey, ni segelas air putih. Sementara korang nak menunggu makanan tengah hari tu, korang boleh restkan badan dulu. Boleh buat aktiviti basuh baju ke kan. Aktiviti kalau korang yang perempuan ni, boleh lah siap-siapkan makanan untuk suami balik tengah hari ke. Jangan fikir paksa soal makan lagi. Okey, bila masuk jam 12.30 hingga sebelum menjelang pukul 2 petang, makanan tengah hari yang baik untuk korang ialah yang aku showkan kat korang, apa yang aku lalui selama aku berdiet ni. Ni pemakanan yang terbaik. Kat sini ada beras perang, ada ikan dan juga sayur-sayuran yang segar. Tak perlu korang rebus ke tumis ke. Itu tak bagus. Sebab dalam diet aku mengecilkan kuantiti minyak dan juga gula dan juga garam. Malahan dalam makanan aku ni tersebut tak ada garam, tak ada minyak, tak ada gula. Okey. Daripada ikan ni, korang boleh tukar menu-menu korang ikut hari-hari korang. Ikan, ayam ataupun daging. Tiga-tiga tu mengandungi protein yang baik dalam diet. Okey, korang mesti tertanya-tanya dengan aku kan, nasi ni perlu diukur macam mana? Okey, nasi ni korang ukur dengan segenggam tangan korang. Korang jangan ambil selebar tangan korang ni. Selebar tangan ni, dia tak jadi diet dah. Dia jadi makan tengah hari. Makan berhidang untuk orang kahwin pula lagi. Okey, nasi tu ambil ngam-ngam untuk sebesar penumbuk korang je. Untuk sekali makan. Tak kisahlah, daripada aku biasa makan beras perang. Untuk korang yang baru pemula nak diet ni, aku showkan korang makan yang nasi yang sedia ada. Kalau nasi putih pun tak apa. Janji besar penumbuk korang. Daripada segi protein pula, sesuainya sebesar penumbuk korang juga. Suku-suku juga sama. Okey, daripada sayur pula, yang aku amal semasa aku diet, aku gunakan salad. Korang boleh guna sayur-sayur lain seperti tomato, timun, brokoli. Okey, specialnya untuk sayur brokoli ni pula, aku tak susah nak sebut brokoli ke kan. Brokoli ni bukan brokoli, ni salad. Kalau untuk brokoli ni, dia juga dapat membantu korang menurunkan berat badan. Dia ada keistimewaan dia dekat situ. Okey, apa selesai makan tengah hari, korang minum segelas air putih. Selepas 15 minit tu, minum air putih tu. 2 hours later. Untuk packkan korang supaya tidak berlapar pula untuk menjelang makan petang. Okey, bila jam menunjukkan 4.30 petang, korang pun akan mula terasa lapar. Betul? Petang tu korang bolehlah amalkan sekeping roti wholemeal, disapu kacang, peanut butter yang cari yang low sugar lah. Sebab tak bagus kalau ada gula dalam diet ni. Cari yang low sugar, sapu sedikit di atas roti, makan roti dan juga segelas air putih lagi. Okey, bila menjelang petang pula, seelok-eloknya 6.30 petang hingga sebelum 8 malam, korang makan nasi lagi sekali. Itu special dalam diet aku ni. Walaupun aku diet
berjaya loss 31 kg dalam masa 15 setengah. Korang fikir masa yang singkat. Tapi bagusnya diet aku yang aku amalkan ni, aku tak stres dengan diet. Salah satu faktor yang menyebabkan berat badan korang tak berjaya turun ialah sebab korang stres. Bila stres, korang tak boleh nak diet dan korang stop diet dan teruskan amalkan hidup gaya korang yang lama. Makan-makan benda berminyak, makan-makan benda bergula. Okey. Kalau dalam portion untuk petang pula sama juga. Tak kisahlah ikan ke, ayam ke, daging ke, portion yang sama. Sayur, nasi suku, protein suku. Sayur tak kisah sayur apa, janji jangan bertumis. Ya. Kalau sup tak apa. Okey, untuk kekurangan sup pula, korang boleh makan isi yang apa di dalam sup tu. Tapi korang jangan hirup kuah tu macam korang haus. Hirup cukup sekadar 2 atau 3 sudu je. Okey. Mungkin tak jelas kot. Okey, aku angkat sedikit kamera telefon ni. Okey, macam ni api. Minta maaf lah kalau nampak kaki ke apa. Macam ni lah video yang aku guna. Video pula. Macam ni lah pinggan yang aku guna. Pinggan suku-suku separuh. Okey. Selesai makan petang nanti, lepas solat maghrib, habis solat isyak, okey. Bila menjelang 10 malam, pastikan korang isikan perut korang tu dulu supaya korang tak lapar pula nanti tengah malam, dengan sebiji apple dan juga segelas air putih. Okey, daripada yang cawan segelas air putih dan apple ni, korang mesti tanya takkan 2 kali minum air putih. Okey, minimum satu hari 2.5 hingga 3 liter satu hari air putih perlu diisi ke dalam badan. Bila korang banyak melakukan exercise, badan korang akan mengalami kekurangan air di dalam badan. Itu tidak bagus. Korang akan berlakunya hydration ataupun hydration lah, lebih kenali sebagai hydration. Badan tak cukup air, korang akan kejang dan sebagainya. Okey. Macam mana nak tahu 3 liter satu hari? Ni botol untuk 3 liter. Korang boleh dapatkan kat mana-mana kedai. Air mineral yang 1.5 liter. 1.5 liter. Minum 2 botol satu hari. Tak mampu, cukup 1 botol setengah satu hari. Okey. Elakkan. Bagusnya air mineral ni, aku share kat korang. Bagusnya air mineral ni, dia mampu meningkatkan metabolisme badan korang. Nampak simple je. Walaupun tak ada rasa strawberry, tak ada rasa orange, specialnya dia dapat meningkatkan metabolisme badan korang. Okey. Korang mesti tertanya kan, bang, kalau saya lapar bang, macam mana bang? Craving lah nak makan tu, nak makan ni. Okey, ni dia pada aku diet sendiri ni. Orang lain aku tak tahu korang dapat tak ilmu ni. Untuk aku mengelakkan craving tu, masa aku nak mengunyah pula, teringin nak mengunyah-ngunyah lah orang kata kan, nak makan tu lah makan ni. Aku elakkan makanan tu. Goreng pisang ke apa, kau ekor, aku makan ni, kuaci. Selama aku berdiet, tak ada lagi lah kuaci ni punca aku, berat aku tak turun. Bagus guna kuaci ni. Ataupun kalau korang yang jenis berduit, korang boleh beli kacang badam, boleh beli kacang-kacang yang ikut korang lah kan. Tapi perlu diingatkan, kacang tu janganlah ambil semangkuk pula. Ambil lebih kurang sebesar penumbuk juga, untuk waktu 1 hari. Okey. Korang amalkan ni, diet ni. Tapi sebelum tu aku nak sharekan dengan korang 3 faktor ni membuatkan berat badan korang akan statik ataupun tidak turun. 1, minyak. 2, makanan bersantan. 3, bergula. 3 bergula. Dan 4, garam. Tapi kalau korang nak menggunakan genetik 4 bahan ni, korang takkan dapat bentuk badan yang shape lah. Korang cuma boleh kurus saja. Sebab apa? Sebab dalam minyak dia mengandung lemak. Lemak sepatutnya, lemak yang baik ni datang daripada minyak yang baik. Contoh minyak zaitun. Daripada minyak yang baik tu, dia dapat memberi badan kita ni lebih sihat lah. Tak bermaksud minyak yang kelapa sawit tu minyak yang tak bagus. Bagus sebenarnya. Tapi kalau dia ambil dalam kuantiti yang banyak, dia bukan jadi menjaga kesihatan, dia jadi sakit pula nanti kat kita. Adalah sebab-sebab lain dia pula nanti. Okey. Video-video ni sesuai untuk korang, pemakanan yang aku share tadi, sesuai untuk korang yang untuk membuat cutting, dan sesuai untuk korang yang menurunkan berat badan. Dalam masa korang menurunkan badan, korang dapat protein shape yang cantik dalam badan korang. Bukan senang nak turun 31 kilo. Tapi
Kalau korang nak ikutkan daripada segi diet orang lain, orang yang orang lain buat, korang boleh, dan contoh jenis diet yang menyeksa korang, Atkins, aku tak masukkan diet tu tak bagus. Setiap diet ni ada kelebihan-kelebihan dia sendiri. Contoh macam Atkins, nak bezakan dengan diet aku ni, dia lebih cepat turun. Korang buat 2 minggu pun dah 10 ke 12 kilo, 12 kilo boleh turun. Kalau diet aku, sebulan baru 2 atau 4 kilo. Tapi hasil daripada diet aku, korang dapat maintainkan berat badan korang tu dengan jangka masa yang panjang. Kalau Atkins mungkin besok korang stop, korang makan secara biasa balik. Kemungkinan dalam masa seminggu, korang dah berdiet 2 minggu dalam Atkins, kemungkinan lepas seminggu korang berat badan korang tu akan jadi mudah naik. Tapi dengan diet aku ni, apa yang aku amalkan ni, bila aku keluar dengan keluarga aku rehat selama seminggu, aku makan macam-macam, alhamdulillah berat badan aku pun boleh statik lagi. Sebab makanan aku ni cukup, nutrisi dia dah cukup. Tapi ada soalan bonus lah kat sini lah. Soalan bonus, orang bertanya, bang, kalau kita dah kurus, kita akan gemuk balik ke bang? Okey, bila badan kita dah kurus, kita jangan lupa dulu badan kita pernah membesar dan pernah mempunyai tangki lemak yang tinggi. Bila korang kurus, badan korang memang kurus, tapi tangki lemak tu dia tak hilang, dia ada je stay dalam badan korang. Bila korang tak jaga pemakanan, dia akan isi balik tangki lemak tadi tu, kat situ. Okey, korang boleh try diet ni. Kurangkan minyak, ataupun boleh tinggalkan minyak, tinggalkan makanan gula, tinggalkan makanan yang bergaram dan juga bersantan. InsyaAllah, ini hasil daripada aku sendiri. Korang pun dah tengok video-video aku sebelum ni, bagaimana aku menurunkan badan. Itulah hasil yang terbaik dalam diet aku ni. Bagi korang yang ingin berdiet dengan sihat, inilah channel yang patut korang tengok. Inilah channel pemakanan yang aku boleh tunjukkan dengan korang. Ilmu yang aku share ni daripada pengalaman aku. Aku bukan coach, aku bukan coach pemakanan, aku adalah pengamal diet yang sihat. Okey. Dan last sekali, jangan lupa komen di bawah. Jika korang tak faham dengan penjelasan daripada aku ni, korang boleh komen kat bawah. Okey. Last sekali, jangan lupa subscribe channel aku ni. Subscribe guys. Subscribe, like dan tekan butang lonceng untuk korang mendapatkan info-info terbaru daripada channel aku, supaya korang tidak tertinggal. Jika video ini bermanfaat kepada korang dan berguna, korang share kepada rakan-rakan korang agar dia tahu apa yang patut korang tahu, apa yang korang lalui, apa yang kelebihan yang korang dapat daripada channel aku ni. Aku share ni daripada pengalaman aku sendiri. Kalau kawan korang tak percaya, korang boleh tengoklah video aku sebelum ni. Bagaimana badan aku sebelum aku berdiet. Itu reality yang aku lalui sebelum aku berdiet ni. Itulah reality. Hakikatnya sebelum aku berdiet tu, badan aku yang besar, yang gemuk tu, nak aku diet sampai hari ni, aku dah pernah diet macam-macam, diet Atkins, diet keto. Tapi diet ni yang paling berkesan untuk aku, sebab aku boleh makan nasi. Kita ni orang Malaysia ni, makanan ruji kita adalah nasi. Tanpa nasi, bukan orang Melayu lah namanya, betul. Okey, specialnya kat sini, orang dah makan macam ni. Kalau kata korang tak lalu nak makan nasi macam ni, korang boleh tambahkan sambal belacan. Tapi ingat, jangan taruh gula. Kalau boleh nak rasa manis-manis sikit, korang boleh beli stevia untuk dititiskan ke dalam sambal belacan tu, untuk bagi rasa manis sikit lah kan. Kalau tak manis kan pedas sangat pula, betul. Okey, korang boleh taruh stevia dalam sambal belacan, korang boleh makan bersama nasi. Tapi jangan tambah nasi pula. Tambah nasi dia tak jadi diet lagi. Dia jadi jalan-jalan cari makan pula Okey, itulah saja daripada aku, kongsi ilmu untuk hari ni. Ingat guys, jangan lupa subscribe guys. Okey guys, semoga korang tonton video aku, dia akan datang. Ada video yang lebih menarik. Saksikan video-video aku untuk video seterusnya. Salam guys.